Darah Muda edisi dan musim baharu ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama rakan strategik Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra, dan keceriaan di set kami dibawakan kepada anda dengan tajaan daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM yang merupakan sebahagian daripada agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, dan ini merupakan sebahagian daripada set RT Como yang mendapat penganugerahan Malaysian Good Design Award dan direka oleh Pereka Muda Muhammad Sujak Asbullah 33 tahun dan dikeluarkan oleh syarikat tempatan iaitu Oasis Furniture Industries Sdn Bhd. Dan pada malam ini juga, kalau anda lihat di belakang nanti, ada satu gambar Troopers yang merupakan sebuah platform padanan kerja digital yang mana anda boleh dapatkan pekerjaan tambahan secara part-time, dan anda boleh layari www.troopers.com.my untuk maklumat lanjut. Dan pada malam ini, Darah Muda mengangkat topik berkenaan dengan apabila ilmu, bakat dan minat bersatu. Seperti tadi kita paparkan kepada anda berkenaan dengan seni tari, dan ketika ini kita nak berikan fokus kepada seni lukis. Yang mana seni dalam majoriti rakyat Malaysia masih lagi dilihat sebagai sesuatu yang tidak mempunyai nilai, melainkan hanyalah nilai komersial yang tidak terlalu tinggi dan dilihat dipandang di khalayak umum. Tetapi kita harus memelihara industri seni ini kerana seni membawa budaya, merujuk kepada ketamadunan, dan ia mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam sebuah negara bangsa. Oleh itu, bersama dengan kita ketika ini di set Darah Muda merupakan Cikgu Muhammad Saiful Baharum Shah, ataupun lebih dikenali sebagai Saiful Takif, yang anda boleh cari TikToknya ketika ini sambil-sambil kita berdiskusi berkenaan dengan seni lukis. Dan kita nak mulakan dahulu, Cikgu, adakah persoalannya semua orang memang dilahirkan berbakat? Pada pendapat saya, semua orang berbakat. Tapi bakatnya macam mana tu, Cikgu? Bakat ni pelbagai, kan? Bukan maksudnya dalam seni lukis saja, kan? Berlakon, menyanyi, menari dan sebagainya, kan? Tapi bila saya cerita bab berlakon, menyanyi dan tu bukan bidang saya tak boleh cerita lebih lanjut. Tapi kalau saya cerita bab seni lukis, adakah semua orang berbakat seni lukis? Ya, semua orang berbakat. Cuma tahap bakatnya tak samalah. Ada yang baik, ada yang sederhana baik dan kurang baik. Dan kurang baik tu kita boleh gilap lagi supaya dia jadi lebih baik. Macam bola sepak lah, kan. Bola sepak pun boleh juga main bola. Tapi tak boleh pun boleh juga. Tapi kita boleh asuh yang tak boleh main tu, boleh main. Tapi nak sampai level yang tertinggi tu, tak mungkin, susah sikit lah. Sebab setiap orang ni bakat dia tak sama. Ada bakat yang sangat-sangat hebat dan tinggi, itu boleh kita gilap dan lebih peringkat yang lebih tertinggi lah. Jadi bakat itu membezakan kualiti kerja antara satu individu dengan individu yang lain. Tapi dalam seni lukis ni, Cikgu, antara ilmu dan juga bakat dan minat, yang manakah faktor utama yang menghasilkan kualiti seni lukis yang terbaik? Dia boleh jalan seiring. Okey, maksudnya kalau dia ada bakat, dia perlu menimba ilmu. Dan bila dia ada ilmu, bila dia ada ilmu dan ada bakat, terlebih baiklah. Tapi contohnya kalau dia ada bakat, dia perlu menimba ilmu itu. Contohnya apabila dia melukis, contohlah. Tapi dalam masa yang sama, kalau dia tak boleh nak menceritakan apa yang dia lukis, kan, maksudnya dia kurangnya ilmu kat situ. Apa yang ilmu yang dimaksudkan itu? Maksudnya elemen dan prinsipal lah, unsur seni dengan prinsip rekaan yang dia lukis. Contohnya kalau dalam unsur seni itu dia ada 6 unsur seni: garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna dan ruang. Dan 8 prinsip rekaan itu ada harmoni, kontra dan sebagainya, kan, sampai irama dan pergerakan. Jadi apabila semua itu bersatu dan dia faham, maksudnya bila orang tanya, audien tanya, maksud dia boleh jawab. Maksudnya ada ilmu di situ. Bukan maksudnya tentang lukisan yang difokuskan saja, tapi maklumat-maklumat lain, maksud sejarah seni itu, kan, aliran seni itu dan sebagainya lah. Baik. Dan Cikgu sebut bahawa ilmu, bakat dan minat boleh berjalan seiring. Tapi dalam pengalaman Cikgu, sebab latar belakang Cikgu sendiri ada disiplin belajar tentang seni lukis daripada asas. Dalam masa yang sama, Cikgu juga ada minat. Sebab itu ramai orang tengok TikTok Cikgu ketika ini. Ya, betul. Jadi untuk pada makluman dan juga manfaat para penonton kita ini, so macam mana nak letak prioriti? Adakah memang kena pergi sekolah, masuk universiti, ambil seni dulu, baru boleh menghasilkan seni yang dihargai oleh masyarakat, ataupun tak apa, kita mula dengan minat. Kalau orang dah start suka, barulah kita timbangkan nak ambil mengaji lebih tinggi. Itulah saya cakap, setiap orang ni berbakat je pelbagai, kan. Jadi bakat yang dia ada tu dia boleh tunjukkan kepada audien
apa yang dia boleh buat, orang lain tak boleh buat. Tapi dalam masa yang sama dia kena juga menimba ilmu tentang seni itu. Contohnya saya cakap elemen dan prinsipal jalan, bahasa seni visual. Tapi kalau dia buat pameran secara formal kan, dan dia stand kat situ, orang datang dia tanya apakah lukisan yang anda lukis, dia tak boleh nak jawab. Jadi dia tak ada knowledge kat situ tentang apa yang dia lukis. Dan apakah tempat yang paling sesuai ialah di sekolah lah. Kan kita di sekolah kita terapkan ilmu seni itu secara formal. Jadi di situ kita sebagai seorang guru lah, saya akan memberikan apa yang sepatutnya mereka kuasai. Dan bila saya mengajar, saya dah lama mengajar, dan saya suka fokus kepada tingkatan 1 lagi. Sebab kita nak mengajar murid ni, kita kena daripada awal, kita kena asuh daripada awal. Masa yang paling sesuai ialah masa mereka di tingkatan 1. Di sekolah rendah ada juga murid suka melukis, ada juga tak suka melukis, dan ada yang berbakat, kurang berbakat dan berbakat. Tapi di sekolah rendah bila kita ajar mereka kan, dia orang tak faham lagi tentang seni ni. Jadi kita kena tariklah attract dia orang supaya minat kepada seni itu sendiri. Bagilah gambar kartun ke apa saja. Tapi bila dia tingkatan 1, okey, itulah waktu yang sesuai untuk kita memberikan mereka ilmu yang sepatutnya mereka tahu. Dan dalam masa yang sama, ilmu seni ni pentinglah dalam kehidupan dia. Baik, bila sebut tentang sekolah, cikgu merupakan guru pendidikan seni di SMK Sultan Tajuk Arifin Manong, Kuala Kangsar, Perak, yang mana ini bukan sekolah yang pertama. Memang kerjaya mengajar dah lama lah sebelum ni lagi. Dan soalan kita nak bangkitkan ialah berkenaan dengan kaedah pengajaran, pedagogi kepada anak murid ini. Apa yang perlu dititik beratkan? Adakah fundamental, asas-asas itu, ataupun nilai kebudayaan, nilai sastra, nilai falsafah di sebalik kesenian itu yang perlu diterapkan dalam kalangan murid ini? Okey, untuk sekolah, di sekolah lah kan. Bila saya mengajar mereka, saya akan mengajar apa yang sepatutnya mereka belajar mengikut tahun. Maksudnya tingkatan 1 dia ada level kurikulum dia kan. 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5 dia pelbagai. Jadi kita kena ajar mereka dari asas. Asas tu maksudnya basic lah, dari segi dia punya elemen dan prinsipal yang saya sebut tadi lah. Elemen, prinsipal dan juga teori Gestalt tu. Teori Gestalt tu ialah satu idea yang boleh dikembangkan apabila mereka menguasai sesuatu ilmu itu. Berbalik kepada seni tadi, kalau contohnya dalam seni tu ada pelbagai. Contohnya ada seni halus, ada reka bentuk, ada juga seni halus, reka bentuk, grafik kan. Jadi bila seni visual ni dia punya cabangnya luas. Jadi kita boleh asuh kepada mereka tentang bidang-bidang seni yang mereka perlu tahu. Jadi apa yang mereka perlu tahu ialah asas tu tadilah, elemen dan prinsip tadi. Unsur seni yang prinsip kan. 6 unsur seni tadi dan juga 8 prinsip kan. Sebab saya nak bawa pada persoalan seterusnya. Sebab kita duk mengajar seni di sekolah, tetapi tidak ada penghargaan dalam masyarakat. Bila masyarakat kita tengok seni, dia suka tengok yang seni barat, Renaissance, Mona Lisa dan sebagainya. Suka tengok anime, seni daripada Jepun. Dia kalau seni Melayu itu macam payah sikit kita nak support. Sokong tu payah sedikit. Jadi macam mana tu cikgu, sebab mengajar dah belajar dah, tapi penghargaan dalam masyarakat itu tidak ada. Okey. Itulah saya rasa banyak pihak perlu mengambil peranan lah untuk mempergiatkan kempen lah kepada masyarakat di luar sana, terutama di Malaysia. Kerana tahap pemahaman tentang nilai seni di Malaysia berbanding di luar negara, dia masih dianggap rendah lagi lah berbanding luar negara. Kalau kita nak comparekan di luar negara kan, contoh di Singapura dan juga Indonesia, dia orang dah jauh meninggalkan kita. Tapi di luar negara, contoh di Amerika dan sebagainya, kalau kita duduk di sana, kita boleh hidup. Berbanding di Malaysia ni, dia masih lagi anggap seni ni macam tak ada masa depan. Tapi zaman dah berubah. Dulu ya betul, kita nak jual kuih kan, kita pergi ke rumah, kuih macam tu kan. Tapi zaman sekarang dah berubah. Kita platform media sosial tu dah banyak. Tak ada TikTok, IG,
kita ada apa ni, Facebook, Twitter dan sebagainya. Jadi kita boleh dedahkan semua nilai-nilai seni itu di media massa dan senang, mudah saja. Ya, dan cikgu sendiri merupakan manifestasi kepada apa yang cikgu sebutkan. Sebab antara seni cikgu juga viral dan tular, bukan sahaja dalam negara, bahkan luar negara, sampai media Jerman datang nak interview cikgu. Ada. Cuba cikgu ceritakan sedikit bagaimana perasaan dan juga proses tersebut, ya, asalnya melukis untuk seronok-seronok sampai diburu oleh media luar negara. Sebenarnya saya tak jangkakan bahawa video tu nak tular. Saya lukis ni saja suka-suka kan. Tapi dia tak sangka dia boleh pergi ke Jerman, dia pergi ke China, Indonesia. Indonesia dia ada satu page yang besar, saya tak ingat. Dia mention saya, dia kata dia dalam bahasa Inggeris lah. Dia minta kebenaran untuk saya, dia share kan. Okay, saya kata tak ada masalah, boleh je. Dia Jerman, saya tanya wakil dari Malaysia, Cik siapa? Nazir saya silap. Sorry kalau maaf kalau silap. Cik Nazir, macam mana boleh dapat video saya ni kan? Dia tu Cik Nazir cakap, sebenarnya saya pun tak tahu. Yang dapat video ni di Jerman, HQ di Jerman, Berlin sana. Betul lah ceritanya. Oh ya ke? Yalah betul lah macam tu katanya. Maksudnya daripada video tu, perasaan saya rasa macam taklah, saya tak jangka benda ni lah, tapi daripada video yang tular tu saya rasa lebih bersemangat lah. Adakah ada rasa kecewa kenapa orang luar yang menghargai seni saya, bukan orang dalam negara yang menghargai seni saya? Mungkin dalam negara ada, saya tak kata bukanlah semua kan. Ada segelintir sajalah tak menghargai. Sebab masa saya nak sambung belajar, kawan saya tanya, siapa kamu ambil kos apa di U? Aku ambil kos seni. Oh, seni je. Kat situ je dah nampak dah persepsi dia bahawa seni ni tak boleh masa depan. Sebenarnya silap. Kalau ada anak, kalau ada apa ni, mak bapak ada anak yang berbakat, jangan risau, terus bagikan je dengan bidang seni itu. Sebab bakat ni bukan semua orang ada. Yang seperti saya cakap tadi, semua orang berbakat, tapi tahap bakat yang tertinggi tu bukan semua orang ada. Jadi dengan bakat yang tu dia boleh pergi jauh. Dengan zaman sekarang ni kan, kita boleh pasarkan kita punya seni yang tak banyak tadi di Malaysia tadi kan. Tapi banyak sebenarnya di luar negara. Kita ada market di luar negara. NFT. InsyaAllah tak lama lagi saya masuk NFT ni. Kan, kat situ saya akan jual lukisan-lukisan saya. Ya, lepas daripada terbit NFT tu, cikgu datang balik. Kita discuss lebih lanjut berkenaan boleh. seni digital. Saya ingat kata cikgu. Dia. Seterusnya cikgu, dia sebut tentang lukisan dan penghargaan masyarakat. Apa beza je? Apa yang penerbit di Jerman, media di Jerman nampak dalam lukisan cikgu, yang mana masyarakat kita tak nampak sehingga mereka boleh nak dekati cikgu, sedangkan kita di Malaysia ni lambat sikit khabar. Itu yang saya cakap tadi, di Malaysia ni dia punya tahap pemahaman tentang seni dia rasa macam tak ada masa depan. Sebenarnya silap. Di luar negara dah jauh, dia boleh jadi satu side income utama dia boleh jadi kaya. Kalau saya duduk di luar negara kan, dengan saya buat dengan kaki semua, saya rasa saya dah boleh hidup lah. Jadi jutawan tu tak pastilah kan. Lepas NFT insya-Allah jutawan. InsyaAllah. Tapi cikgu, itulah. Yeah. Kalau saya duduk kat luar negara, saya rasa sebab luar negara dia appreciate kerja kita. Dan sangat itu yang mungkin kekurangan di peringkat kita, sebab kita lihat kepada apa yang sudah siap. Kita tidak menghargai proses tersebut. Orang tak tahu, orang tak ambil kira bagaimana penggunaan warna, penggunaan tools yang digunakan untuk melukis. Mereka tak ambil kira perkara itu untuk menghargai sebuah seni. Di situ kurangnya masyarakat kita. Mungkin kan. Maksudnya masyarakat kita ni bila dia tengok apa yang kita buat, dia tengok, dia kata okey tu cantik kan, tapi dia tak tahu macam mana yang kita dah korbankan masa kita dengan kebolehan kita, masa kita, tenaga kita dan pelbagai medium yang kita gunakan. Sebab dalam seni ni banyak medium, seni lukis ni kan, bukan seni lukis, seni visual tu banyak medium. Kita boleh guna pensel, kita boleh guna cakul, kita boleh guna oil pastel, soft pastel, akrilik. Dan semua itu ada kesan yang berbeza. Ya, kesan berbeza, dan dia punya lapisan yang kita nak cat pun berbeza.
Contoh pensel, boleh lukis pada kertas. Akrilik boleh berguna pada kertas dan juga kanvas. Watercolor tak boleh pada kanvas. Mungkin boleh, tapi kesan dia berbeza lah. Kan? Poster color biasanya pada kertas. Cat minyak pada kanvas. Kan? Artis-artis biasanya akan gunakan akrilik, akan gunakan cat minyak. Kan? Dan tekniknya pun berbagai. Watercolor tekniknya berbagai. Akrilik tekniknya berbagai. Cat minyak kan. Lebih sebutan teknik, antara teknik yang cikgu kemukakan dalam TikTok ialah lukis dua gambar yang berbeza dalam satu masa yang sama. Itu juga patutnya dihargai kan? Ya, betul. Sebenarnya lukisan di Malaysia ni saya first yang lukis guna dua batang chopstick. Ada orang ikut. Kan? Saya sebenarnya saya gembira sebab video saya tu jadi inspirasi kepada orang ikut saya tu. Yeah. Dia gunakan 3 batang pen, 4 batang pen. Sebenarnya asalnya saya dah buat dulu. Tapi saya dah tak mengapalah sebab itu bukan ciplak. Sumber inspirasi. Tapi dalam 2 batang pen tu orang silap. Dia bukan jalan serentak macam tu kan. Bukan. Dia jongkang-jongkit. Seesaw. Tapi seesaw pun kena ada teknik juga. Betul, teknik. Tapi bila dia guna 2 batang pen, dia akan mengambil masa yang lama. Sebab 2 proses potret yang berbeza. Jadi kita lukis satu pun dah ambil masa yang lama. Jadi 2. Kalau 3 batang pen, 4 batang pen, 5 batang pen, 6 batang pen, masa yang ambil tu mau 4 jam, 5 jam. 10 batang pun boleh sebenarnya. Saya nantikan video di TikTok 10 batang pen. Boleh ke? InsyaAllah boleh. Tapi sebenarnya saya bukan orang yang suka bersaing. Yes. Saya tak suka bersaing. Tapi kalau cabaran tu diterima dan TikTok, seorang suka cabar saya akan buat. Gunakan mulut, saya guna mulut. Saya betul-betul buat. Kan? Itu adalah nama cabaran. Di luar negara orang suka yang macam tu. Attract orang negara kan. Ya. Dan terakhir cikgu untuk kita berikan inspirasi kepada penonton kita yang muda, yang masih lagi kanak-kanak, yang baru sahaja ingin mencebur di dalam dunia seni. Apa kata cikgu kepada mereka bila kita sebut bahawa apabila ilmu, bakat dan minat bersatu, inspirasikan mereka cikgu. Okey. Apabila ilmu kita kena kuasai. Bakat ada, alhamdulillah kita gilap lagi. Kemudian apa yang ketiga tu? Minat. Yang penting minat. Kalau tak minat, 2 ni pun tak guna. Minat kena ada. Macam mana datang minat? Okey, kita kena selalu tengok video macam saya lah kan. Saya suka tengok video orang. Bila saya dah tengok video orang, saya akan mulakan karya saya kan. Saya akan berfikir supaya karya saya tu ada kreatifnya di situ. Dan bila semua tu dah bersatu, dia jangan risau. Dia akan memberi satu karya yang sangat hebat dan orang kata dahsyat lah kan. Dan apalah yang nak disebutkan tadi, apabila dah bersatu semua tu, jadi dia akan menghasilkan karya yang sangat baik. Terima kasih Cikgu Muhammad Saiful Baharom Shah, lebih dikenali sebagai Saiful Thaqif. Boleh layari TikTok Cikgu untuk lihat semua seni-seni yang telah dihasilkan untuk tatapan semua. Dan kepada para penonton, dengan ilmu, bakat dan minat, satukan supaya anda boleh memberikan sumbangan kualiti, bukan sahaja untuk seni tetapi juga khidmat kepada masyarakat seluruhnya. Jaga SOP, dapatkan dos penggalap, daftarkan anak anda untuk dapatkan PIK. Sekian daripada kami di Darah Muda. Saya Irfan Faruqi, sampai jumpa lagi.